Buletin 1.30 bersama saya Azaria Tagayam. Tajuk utama tengah hari ini. Rosmah hadir di Ibu Pejabat SPRM untuk disoal siasat. Hello everyone. Tony Fernandez, pengerusi baru Perbadanan Stadium Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di New York untuk lawatan kerja serta menghadiri sesi ke-73 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA. Pesawat khas membawa Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mendarat di lapangan terbang White Plains, Westchester County pada jam 1.12 tengah hari waktu tempatan. Ketibaan mereka disambut Wakil Tetap Malaysia ke PBB Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob dan Konsul Besar Malaysia di New York, Jeremiah Oliver Jitos. Di hotel penginapannya di The Plaza, Perdana Menteri dan isteri disambut oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad dan pegawai-pegawai kanan misi Malaysia di PBB. Tun Dr. Mahathir dijadual akan menghadiri beberapa mesyuarat peringkat tertinggi pertubuhan itu sebelum berucap di Perhimpunan Agung pada Jumaat ini. Kali terakhir beliau berucap di podium PBB adalah 15 tahun lalu. Dalam tempoh lawatannya, Perdana Menteri juga akan menghadiri Forum Perniagaan Tahunan kedua Bloomberg Global dan menemui ahli Majlis Hubungan Luar Amerika Syarikat. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor yang dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes berkaitan rasuah tiba di bangunan Ibu Pejabat Suruhanjaya berkenaan pada jam 9.50 pagi tadi. Beliau dilihat memasuki pekarangan Ibu Pejabat SPRM dengan menaiki Proton Perdana berwarna gelap diiringi dua kenderaan awam. Datin Seri Rosmah yang memakai baju kurung berwarna hijau kemudian masuk ke lobi utama Suruhanjaya berkenaan dengan diiringi beberapa kaki tangan SPRM. Beliau dipanggil selepas menerima notis memerintah kehadiran ke Ibu Pejabat SPRM di kediamannya di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur petang semalam. Menurut sumber, tindakan memanggil Datin Seri Rosmah adalah bagi membolehkan siasatan dibuat berhubung lebih 20 pertuduhan jenayah yang kebanyakannya membabitkan pengubahan wang haram. Dan ketika ini, wartawan Heriani Salihin masih berada di pekarangan Ibu Pejabat SPRM bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkembangan siasatan kes. Terus bersama Yani dengan laporan anda. Ya, Azaria, sekali lagi bintas langsung bersama saya dari Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Seperti dapat dilihat di belakang saya ini, rakan-rakan media masih lagi mengerumi pintu masuk utama Ibu Pejabat SPRM bagi membawa perkembangan selanjutnya mengenai kes pada hari ini. Saya difahamkan sesi penerangan diambil hari ini memakan sedikit masa. Pihak media yang menunggu ketika ini juga difahamkan akan diarah berpindah untuk keluar daripada bangunan utama SPRM sebelum arahan selanjutnya dikeluarkan oleh pihak SPRM. Dan untuk jam ini dapat saya katakan Datin Seri Rosmah Mansor sudah pun memberi keterangan kira-kira lebih 3 jam. Turut kelihatan pagi tadi hadir pada pukul 11.20 pagi adalah Presiden Pemantau Malaysia Baharu, Datuk Lokman Nur Adam, yang ketika ditemui di luar pekarangan SPRM memaklumkan kepada media bahawa kedatangannya hanya untuk memberi sokongan. Dan rakan-rakan media juga tidak menolak kemungkinan bahawa sesi penerangan akan berakhir lewat petang ataupun sehingga malam ini. Hasil pemahatan saya juga tadi kelihatan kenderaan pengiring Datin Seri Rosmah Mansor membawa 2 buah beg masuk ke dalam bangunan SPRM secara berasingan. Namun setakat ini ia masih lagi menjadi tanda tanya bahawa sama ada terdapat sebarang tangkapan dibuat ataupun tidak pada hari ini. Jika dapat saya rungkaikan sedikit fakta kes kali pertama, Datin Seri Rosmah dipanggil SPRM pada 5 Jun lalu bagi memberikan keterangan berhubung kes SRC International. Hari ini beliau sekali lagi dipanggil bagi membolehkan siasatan dibuat dipercayai berhubung lebih 20 pertuduhan jenayah yang kebanyakannya membabitkan pengubahan wang haram. Semalam, anak beliau, Riza Aziz, turut hadir ke SPRM bagi memberikan keterangan dalam siasatan terhadap dakwaan menyeleweng dana 1MDB. SPRM sebelum ini memaklumkan, tidak menafikan bahawa lebih ramai individu akan dipanggil dan didakwa atas penyelewengan dana terbabit.
Menurut SPRM, siasatan ketika ini memberi fokus untuk mengesan wang dan aset milik YMDB yang berada di luar negara. Itu saja Azaria, perkembangan dapat saya bawakan dari pejabat SPRM. Perkembangan selanjutnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Azaria. Terima kasih Yani. Baik, sementara itu di Mahkamah Magistrate Putrajaya, Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Rahim dan abangnya Abdul Latif Rahim dibawa ke mahkamah oleh SPRM bagi mendapatkan perintah reman. Beliau tiba kira-kira jam 10.30 pagi. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin di lokasi. Ya, Azaria, bagi sesiapa yang mengikuti dengan rapat perkembangan kes ini, tentu saja ingin mengetahui apa yang sedang berlaku yang berlaku di Mahkamah Magistrate Putrajaya ini. Dan kali ini pada ketika ini apa yang dapat saya kongsikan, masih belum ada apa-apa maklumat yang dikongsikan oleh pihak SPRM dan kami pihak media sudah menunggu di luar perkarangan ini lebih 2 jam dan kami difahamkan permohonan reman sebentar nanti akan diperdengar di hadapan Magistrate Syahwira Abdul Halim. Dan kalau dapat saya kongsikan juga tadi, sebentar tadi sidang mahkamah ditangguhkan seketika dan telah pun bersambung semula sekitar jam lebih kurang 1 tengah hari tadi. Pada jam 10.30 pagi tadi, ketiga-tiga individu termasuk Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dan 2 lagi ahli keluarganya itu tiba di perkarangan ini dengan menaiki 2 kenderaan SPRM secara berasingan dan turut kelihatan beberapa sekumpulan penyokong mereka yang turut memberikan sokongan di lokasi ini. Dan kami turut difahamkan permohonan reman bagi ketiga-tiga individu ini adalah bagi membantu siasatan kes berkaitan dakwaan penerimaan rasuah daripada sebuah syarikat kontraktor bagi satu projek. Bagaimanapun pada masa kini kami masih lagi belum dimaklumkan berapa nilai yang terlibat dalam siasatan. Dan kalau dapat dilihat seketika pada waktu ini pihak media semua sedang bersedia dan kami menunggu queue ataupun petunjuk pada bila-bila masa ketiga-tiga individu ini akan keluar daripada bilik magistrate, Mahkamah Magistrate ini. Dan saya kira setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Teruskan bersama kami, sebarang perkembangan akan kami kongsikan bersama anda. Kembali bergabung bersama Azaria di Sri Pentas. Amy dari Putrajaya. Terima kasih, Amy. Baik, 3 maut manakala 3 lagi parah dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan di Kuala Nerus malam tadi. Kejadian kira-kira jam 10.25 malam itu berlaku di Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, berdekatan Simpang Felda Belara. Mangsa maut, Cik Wan Hasbullah Cik Wan Zubaidi, 22, dari Kampung Raja Besut, Syarifuddin Sobri Abdul Rahman, 22, dari Pengkalan Kubur, Kelantan, serta Muhammad Kamruzaman Hasdi, 24, dari Kampung Gedung, Hulu Terengganu. Kejadian dipercayai berlaku apabila proton iswara dinaiki Cik Wan Hasbullah dan Syarifuddin bersama seorang lagi rakan dalam perjalanan ke Kelantan bertembung dengan proton wira dinaiki Muhammad Kamruzaman dan 2 lagi rakan. Pertembungan itu menyebabkan proton wira terjunam ke dalam cerun sedalam 3 meter manakala proton iswara terbabas ke bahu jalan. 3 mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Anggota bomba dan penyelamat Kuala Terengganu mengambil masa 40 minit mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mayat ketiga-tiga mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Manakala mangsa yang cedera turut dihantar ke hospital sama. Jenazah komposer terkenal Allahyarham Datuk Suhaimi Muhammad Zain atau lebih mesra dengan panggilan Pak Ngah selamat tiba di Terminal Feri Pasir Gudang Johor pada jam 10 pagi tadi. Jenazah Allahyarham yang tiba dari Batam, Indonesia dengan bot khas disambut anak dan ahli keluarga terdekat. Allahyarham meninggal dunia di Batam pada jam 3.02 petang semalam. Jenazah Allahyarham dibawa balik ke Malaysia dari Tanjung Pinang ke Pasir Gudang dengan menaiki sebuah bot yang mengambil masa kira-kira 2 jam. Wakil keluarga Abdul Razif Abdul Rani, 56, berkata Allahyarham yang pergi ke Batam kira-kira 3 hari lalu meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung. Jadi mengucapkan terima kasihlah semua yang hadir, memberi sokongan dan hadir hari inilah
Jadi dia memang tak dapat apa ni, tapi cuma mewakilkan untuk saya bercakap macam tu je lah. Sebaik selesai urusan di Terminal Feri Pasir Gudang, jenazah Allahyarham terus dibawa ke ibu negara menggunakan van jenazah. Dalam pada itu, jenazah Pak Ngah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Ibu Negara petang ini. Menurut pihak pengurusan Pak Ngah Production, jenazah akan disembayangkan di Masjid Jamik Kampung Baru. Pak Ngah bersama keluarganya berlepas ke Batam, Indonesia Jumaat lalu untuk urusan kerja. Namun mengadu tidak sihat dan rebah secara tiba-tiba. Allahyarham bersama isteri Datin Sharifah Muhani dan anak lelakinya Megat sepatutnya tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang dari Batam, Indonesia 2.50 petang semalam. Tetapi pesawat terpaksa berpatah balik ke Batam berikutan keadaannya yang semakin kritikal. Pak Ngah, 60, anak kelahiran Kampung Baru, Kuala Lumpur, dan nama Allahyarham tidak asing lagi dalam industri muzik irama tradisional hingga amat dikenali di negara jiran. Bertemu kembali. Parti bersama bintang Hollywood yang menelan belanja ratusan juta dolar Amerika dalam semalam. Hadiah berjenama serta gaya hidup mewah yang seakan tiada hentinya. Sikap boros Take Joe Low didedahkan buku Billion Dollar Whale hasil tulisan Tom Wright dan Bradley Hope. Ikuti temu bual eksklusif wartawan Nadia Mohsin. Sensasinya buku ini terletak pada aspek pendedahan demi pendedahan, kekayaan dan ketamakan individu yang bernama Joe Low tidak masuk akal jika dibayangkan. Sehingga ada juga segelintir meminta penulis menampilkan bukti bagi menyokong tuduhan yang dibuat dalam buku itu. Is there evidence, Tom? Is there evidence in your book? Ketika wawancara saya bersama Wright, penulis itu menjelaskan buku ini ialah hasil kerja kewartawanan. We had to go to every single Hollywood star, every single, Malaysian politician, everybody who's mentioned, we contacted. Some people helped us, others didn't want to. But yeah, everyone had the right to reply for sure. The main characters here, Najib, Joe Low, the Petro Saudi executives, they were all given the chance to respond to the allegations against them, and very few of them took up. We don't make up dialogue, we don't make up events. Everything is grounded in reporting. Yeah. We talked to over 100 people for this book, and many of whom had been at these events. We don't name them, but they helped us to put the meat on the bones. Antara sumber yang ditemu bual penulis ini, puluhan model majalah Playboy yang digelar Playboy Playmate. Difahamkan mereka dibayar Joe Low untuk melayani tetamu di pesta anjurannya. Penulis mendakwa kunci kepada kekayaan Low tentunya bertitik tolak dari hubungan baiknya dengan Datin Sri Rosmah Mansor. I mean, Rosmah was obviously the mother of Riza Aziz, and Riza Aziz was a friend of Joe Low. So one of the ways that Joe Low got to know then Deputy Prime Minister Najib was through Rosmah. And then obviously Rosmah appears to have benefited from the assets that she got, including the $27 million diamond, as detailed by the Department of Justice in their civil asset forfeiture lawsuits. So she is still the focus of investigation. Dengan tuduhan berat yang dikemukakan penulis, buku ini tidak akan dapat dipasarkan di Malaysia sekiranya keputusan Pilihan Raya 9 Mei lalu memihak kepada pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak. There was the fake news law that had been promulgated just ahead of the book, and for sure would have been used to stop its distribution in Malaysia. But it would not. But you cannot stop journalism, and you cannot stop works of reportage getting out there. Setakat ini, Datuk Seri Najib berdepan 25 pertuduhan termasuk 4 pertuduhan rasuah dan 21 pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram membabitkan hampir 2.3 bilion ringgit. Datin Sri Rosmah pula dijangka berdepan 20 pertuduhan jenayah. Sementara Joe Low masih tidak dapat dikesan sehingga ke hari ini. Nadia Mohsin, rangkaian berita Media Prima. Dicari kata nan sebuah, dicari benar nan seukur. Bulat air dek gopong, bulat manusia dek muafakat. Itu antara teras adat pepatih yang masih menjadi pegangan masyarakat di Negeri Sembilan. Ia termasuklah pelantikan ketua atau penguasa adat dan adat masuk suku untuk masyarakat bukan dari negeri berkenaan.
Di Negeri Sembilan, terdapat 12 suku utama termasuk Biduanda, Tanah Datar, Mungkal dan Payakumbuh. Setiap anggota masyarakat adat Pepatih ialah ahli keluarga atau anggota kepada satu daripada suku berkenaan. Bermula daripada pelantikan Buapak, diikuti Datuk Lembaga sebelum undang dan seterusnya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Apabila berlakunya kekosongan akibat kematian, proses pencalonan atau nama adatnya mencari calon mata benih akan dilakukan. Pencalonan mata boneh untuk memilih Datuk Lembaga menggantikan Datuk Lembaga yang terdahululah yang telah arwah meninggal pada bulan 5 lepas. Jadi sekarang kita di mana puak-puak ataupun suku-suku Mungkal ni nak menuntut kita punya suku pula lah untuk digantikan sebagai Datuk Lembaga. Dalam kerapatan yang dijalankan di Kampung Parit Mungkal, Tanjung Ipoh, Kuala Pilah baru-baru ini, turut dilangsungkan adat berkedim atau masuk suku. Ia syarat utama bagi isteri kepada calon Datuk Lembaga yang bukan berasal dari Negeri Sembilan dan tidak mewarisi mana-mana suku. Bermakna si puan ni orang luar mau masuk suku, menopang suku saya lah. Suku saya ni. Tanah Datar hampir pelapan. Dia tujuannya ni ada tujuannya. Macam suami dia orang sini bila nak nyandang pusaka dia kena isteri dia kena masuk suku dulu. Tak boleh suku yang sama. Bagi Nur Hamsiah Abdul Ghani, ini pengalaman berharga buatnya kerana berpeluang merasai acara adat yang diwarisi lebih 1,400 tahun lamanya itu. Satu unik lah saya rasa pertama kali saya rasa macam tak pernah berlaku kan. Saya pun rasa seronok gembira dapat menumpang dalam adat suku ni lah, menumpang pada kakak ni. Dalam adat berkodin Pinang Sebatang itu, Nur Hamisah secara rasmi dan penuh kasih sayangnya diisytiharkan sebagai saudara dan seresam suku Tanah Datar. Perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini disaran memanfaatkan dana PKS Bank Negara Malaysia BNM yang ketika ini masih berbaki 3.9 bilion ringgit. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata terdapat rungutan daripada usahawan yang sukar untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi perbankan. So tidak ada sebab mengapa susah untuk SME dapat pinjaman. Nah, di sini saya nak showkan sekiranya mereka ada masalah. Mungkin ada pelbagai faktor, sama ada dari segi collateral, tak ada dan sebagainya. Tapi bank negara sentiasa bersedia untuk bantu. Kita sentiasa akan cuba facilitate ya. Itu sebagai satu usaha kita untuk memastikan mereka yang berdaya saing akan terus mendapat pinjaman. Dana PKS BNM adalah dana pusingan mudah dan mampu dimiliki PKS diperkenalkan pada akhir 1990-an dengan jumlah peruntukan 10.4 bilion ringgit. Dana itu yang disediakan di semua bank perdagangan dan bank Islam, institusi kewangan pembangunan dan juga Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad menyediakan bantuan kewangan sehingga 5 juta ringgit. PKS dikehendaki membayar balik dalam tempoh 5 tahun. Pusat Penyelidikan Sosioekonomi SERC mensasarkan pertumbuhan ekonomi kekal mampan meskipun dengan jangkaan pembentangan bajet 2019 yang lebih berhemah pada 2 November nanti. Kerajaan dijangka memberi fokus terhadap sektor-sektor utama termasuk pertanian, pelancongan, perkilangan, e-dagang dan kesihatan yang diyakini berpotensi memacu pertumbuhan negara. I believe the budget 2019 will still be quite lean. Yeah, something like austerity, but not to the extent of significantly dampen the economy. And at the same time, they will also be looking at areas where they can short term they can bump the growth. I mean, they can sustain the momentum. Like consumption side, they will not have significantly. Tax that will cool down the consumption. Forecast that
Bagaimanapun ujar Lee, negara menghadapi cabaran besar berikutan ketidaktentuan ekonomi global. Antaranya perang dagang Amerika Syarikat China, turun naik kewangan, peningkatan kadar cukai Amerika Syarikat, kemunculan pasaran baru serta kekangan politik dan geopolitik negara. Majlis Perkhidmatan Minyak dan Gas Malaysia (MOGC) melihat kenaikan harga minyak mentah dunia tidak menghalang pergabungan syarikat perkhidmatan minyak dan gas di Malaysia. Sebaliknya, ia didorong oleh kesedaran dan keperluan pemain industri perkhidmatan gas dan minyak dalam mengendalikan syarikat dengan optimum dan cekap. The lower for longer that Tan Sri has proposing is actually in line with the industry. We try to work in an optimized way. Of course, it needs to be a win-win situation. The industry needs to benefit, but the stakeholders also will give us a chance to grow with projects and things like that. So the more that we can keep the cost to be optimized, then the more projects that can be sanctioned. So it's actually a win-win situation. Beliau ditemui selepas perasmian persidangan dan pameran perkhidmatan minyak dan gas Malaysia MOGSEC 2018. MOGSEC 2018, platform untuk penyedia industri mempamerkan keupayaan dan inovasi masing-masing dijangka menjana nilai perniagaan RM400 juta. Kementerian Belia dan Sukan KBS hari ini mengumumkan nama Tan Sri Tony Fernandez sebagai pengerusi baru Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Pelantikan Tan Sri Tony dibuat selepas Menteri Syed Saddiq Abdul Rahman sebelum ini memecat Muhammad Safri Abdul Aziz yang memegang jawatan berkenaan atas lantikan politik Julai lalu. Bagi KBS, pembabitan serta kejayaan yang ditempa Tan Sri Tony dalam pelbagai bidang, antaranya termasuklah industri penerbangan, hiburan, perhotelan dan penyiaran menjadi faktor utama pelantikan ini. Tan Sri Tony juga memang tidak asing dalam dunia sukan, adalah pemilik kepada kelab yang pernah beraksi dalam Liga Perdana Inggeris Queen's Park Rangers QPR. Selain menjadi pengasas kepada pasukan Formula 1 Caterham F1 Team, penajaan bersama Air Asia juga seperti Akademi Badminton Air Asia dan juga e-sports cukup untuk membuktikan komitmen tingginya terhadap sukan negara. Antara tanggungjawab yang menanti Tan Sri Tony adalah menambah baik struktur dan operasi PSM serta memulihkan keadaan kewangan semasa PSM yang kini mengalami kerugian sehingga RM11 juta. Menutup Buletin 1.30, saksikan kreativiti ibu bapa melayan telatah anak-anak dengan reka cipta baru Transformers. Teruskan menonton TV3, saya Azaria Tagaya. Salam hormat dan Assalamualaikum.